Semakin lama, beban semakin berat. Semakin lama tempoh darurat berjalan dan semakin panjang waktu Parlimen digantung, semakin berat beban yang ditanggung oleh rakyat jelata. Dari syarikat multinasional yang mengangkut peralatannya dan lari ke negara jiran, harga barangan yang mencanak naik, kes COVID-19 yang tak reda-reda, sehinggalah kerajaan dikatakan sudah tiada banyak wang. Itu belum lagi idea kartun seperti wakaf air dan wakaf entah apa-apa yang mahu memotong duit penjawat awam. Ditambah pula dengan berita kewujudan kartel polis yang didakwa bersekongkol dengan pelbagai sindiket jenayah. Lalu rakyat yang kecewa mencipta tanda pagar kerajaan gagal untuk menyedarkan kerajaan tebuk atap ini bahawa prestasi mereka adalah hampeh. Tanda pagar kerajaan gagal bukan sekadar dalam pendekatan berhubung COVID-19 tetapi dalam semua aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesihatan, keselamatan dan akhlak serta integriti. Namun, pimpinan Bersatu yang mendalangi langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu bersama pengkhianat keadilan masih berhalusinasi bahawa semua baik-baik belaka kerana yang salah ialah Kerajaan Pakatan Harapan. Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Segambut, Mahathir Mohamad Rais berkata tanda pagar kerajaan gagal yang tular di Twitter tidak boleh menjadi kayu ukur tindakan kerajaan dalam pelaksanaan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Beliau berpandangan adalah tidak adil bagi kerajaan yang baru memerintah dikatakan gagal selepas terdapat beberapa isu dalam pematuhan SOP. Tidak adil jika hanya dengan beberapa SOP di mana saya kira kerana penerangan secukupnya tidak dibuat. Antara isu ditimbulkan ialah berkaitan SOP 2 darjat, katanya. Mahathir berkata demikian ketika menjadi panelis Sinar Live bertajuk Kerajaan Gagal. Awas Signal Rakyat Kecewa dihoskan Dini Ashraf Salim yang disiarkan secara dalam talian di Facebook Sinar Harian pada Rabu. Sementara itu, hujah Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan masih berlegar dengan sikap asabiah yang tebal dan menjelekkan. Tiba-tiba beliau menuduh bahawa tindakan Pakatan Harapan menutup ruang perbincangan mengenai agama dan bangsa selepas menawan Putrajaya menyumbang kepada kejatuhannya selepas hanya 22 bulan berkuasa. Beliau berkata keadaan itu mencetuskan keresahan orang Melayu yang ditambah dengan kegagalan Pakatan Harapan memperkasakan agenda Bumiputra, Melayu dan Islam dalam kegairahan memberi keutamaan kepada perkara lain. Masa dalam kerajaan Pakatan Harapan ada usaha untuk menghentikan perbincangan ke arah agenda Bumiputra, agenda orang Melayu, agama Islam seolah-olah nak bagi semua sama rata. Dalam keadaan tersebut, apabila orang Melayu beragama Islam yang menjadi majoriti merasa tidak selamat, merasakan kuasa politik terhakis, walaupun ada peruntukan perlembagaan yang menjamin kuasa politik tersebut, maka hasilnya ialah kerajaan yang tidak stabil, katanya dalam temu bual eksklusif Free Malaysia Today. Wan Saiful berpendapat kestabilan negara terikat kepada kuasa politik Melayu yang harus sentiasa dipertahankan. Orang Melayu tidak boleh dibiarkan merasa macam terumbang-ambing atau semakin hilang kuasa politiknya, tegas Wan Saiful seperti dipetik. Beliau mendakwa agenda Melayu Islam tidak mendapat keutamaan dalam kerajaan Pakatan Harapan kerana ada pemimpinnya terdiri daripada kelompok elit yang terpisah daripada majoriti rakyat, terpisah dari realiti. Beliau berkata selain tidak memahami sentimen orang Melayu, Pakatan Harapan juga silap meletakkan keutamaan kepada pembaharuan institusi sehingga lupa terus janjinya meringankan beban rakyat akibat kos sara hidup yang melambung. Kita nak jaga kesatuan Melayu Islam supaya manfaatnya, kemakmuran dikongsi secara bersama oleh semua masyarakat berbilang kaum. Nampaknya penyakit halusinasi yang menghinggapi Wan Saiful lebih teruk daripada Mahathir Rais. Jom channel mohon Wan Saiful singgahlah ke pasar sekali-sekala untuk meninjau harga bahan makanan. Mungkin beliau selesa dengan keadaan sekarang apabila cabutan khas judi meningkat dari 8 ke 22 kali setahun. Kempen beli barangan Muslim, BMF dibisukan, LGBT masih berleluasa, bia bukan minuman keras dan boleh dijual di kedai runcit dan sebernika. Semuanya atas nama pentadbiran Melayu Islam.
Teruskan berhalusinasi kerana rakyat yang terbeban akan mengajar kalian pada pilihan raya umum ke-15 nanti dan rakyat akan sentiasa memerhati.